Selamat datang ke Intiga Industri Sdn Bhd. Menerusi dokumentari ini, anda akan dibawa menjelajahi inovasi industri gaharu dengan penghasilan produk siap iaitu minuman gaharu H2ON berasaskan air sulingan gaharu dan sabun mandian Kowloon ON berasaskan minyak gaharu. Kita dapat mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana syarikat Intiga menjadi peneraju utama bagi industri bernilai berbilion ringgit ini. Kayu gaharu begitu sinonim dengan wangi-wangian. Kayu gaharu disebut dalam pelbagai kitab perubatan mempunyai nilai kesihatan yang amat tinggi untuk tubuh badan manusia. Kami di Intiga akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana industri baru ini dilakukan. Bermula daripada semaian anak benih sehinggalah kita semai anak pokok yang berusia di tangan kiri saya ini lebih kurang 6 bulan, dan di sebelah kanan saya pokok karas ini berusia sekitar 2 tahun. Dan kita perlu tunggu sehingga dewasa 8 tahun. Selepas 8 tahun, barulah bermulanya proses inokulasi ataupun kita cucuk inokulen bagi pokok karas tadi mengeluarkan gaharu. Tahun demi tahun menunggu, membelanjakan jutaan ringgit. Sekitar 10 tahun penantian, barulah industri produk siap dapat dilakukan. Proses yang pertama adalah proses inokulen pokok karas bagi menghasilkan kayu gaharu. Bermula daripada semaian anak benih yang anda lihat di sini, iaitu usianya hanyalah 6 bulan. Untuk kita tunggu sehingga pokok ini besar seperti ini, dia memerlukan masa 8 tahun. Jadi kita sering dengar, sudah gaharu, cendana pula. Sudah tanam, tunggu lamalah pula. Bayangkan, 8 tahun penantian, barulah boleh kita melakukan proses yang pertama, iaitu proses inokulasi. Jadi proses ini yang kita sebut inokulasi ini, apa yang kita masukkan ke dalam pokok karas tersebut adalah inokulen. Inokulen adalah sejenis cecair yang digunakan untuk kita cucuk pada pokok karas ataupun kita panggil proses inokulasi. Proses ini mengambil masa sekitar 3 jam. Jadi kalau kita dapat lihat, dia akan cederakan pokok karas tadi, membolehkan pokok karas ini mengeluarkan kayu gaharu. Jadi kalau kita lihat, dia punya cucuk ni di setiap tempat ni, selepas 3 jam kita akan cabut camjack ni. Jadi berapa lama harus kita tunggu bagi pokok karas ini boleh mengeluarkan kayu gaharu? Biasanya kita mengambil masa sekitar 1,5 tahun hingga 2 tahun. Maknanya dah habis kita boleh cabut. Jadi anda boleh lihat proses inilah. Kita cabut dan dibiarkan pokok ini selama 2 tahun. Kebanyakan bahan inokulasi yang digunakan adalah bahan-bahan kimia yang berbahaya. Oleh yang demikian, kami di sini menggunakan bahan inokulasi yang mesra alam, yang tidak berbahaya, yang baik dan berkualiti. Oleh yang demikian, kami telah bekerjasama dengan Universiti Teknologi Malaysia mengesahkan bahawa bahan inokulasi yang kami gunakan adalah selamat, mesra alam dan berkualiti. Sekiranya bahan inokulasi itu adalah bahan daripada kimia yang berbahaya, sudah pasti bahan tersebut akan menyebabkan air hidrosol ataupun air sulingan gaharu tadi tidak dapat digunakan untuk menghasilkan produk. Begitu juga minyak yang dihasilkan juga tidak boleh digunakan sebagai bahan siap produk. Proses kedua adalah proses tebang pokok karas dan juga potong hasil, iaitu hasil kayu gaharu. Jadi jika kita lihat di tangan saya ini, kesan daripada inokulasi selepas 2 tahun. Selepas 2 tahun, pokok yang berusia 8 tahun, selepas 2 tahun dicucuk, kemudian kita akan potong pada batang yang ada kayu gaharu sahaja. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, ini adalah kayu karas, kayu putih. Yang kita nak ambil adalah kayu yang ada damar. Jadi kita dapat lihat, ini semua hasil yang telah kita potong. Selepas kita potong, kita akan melalui proses pengisaran supaya dia lebih halus bagi memasuki proses yang seterusnya. Langkah yang terakhir dalam proses kedua, selepas kita kisar kayu gaharu, kita akan buat rendaman kayu gaharu di dalam tong ni. Jadi kalau kita lihat, kayu gaharu akan direndam selama 2 minggu, guys, 2 minggu. Dan proses yang kita lihat ni adalah proses kacau. Nak bagi kayu ni kelembapannya sekata dan juga dia mampu mengeluarkan minyak gaharu. Jadi proses ini, kacau ini
kita akan buat setiap 2 jam. Andai kata kita bermula kacau ni pukul 1 petang dan seterusnya akan bermula 3 petang, kemudian 5 petang dan seterusnya. Proses yang ketiga adalah proses rebusan kayu gaharu bagi penghasilan minyak gaharu dan juga air sulingan gaharu ataupun dikenali sebagai air hidrosol. Di sini anda dapat lihat lebih dekat minyak gaharu dan juga air sulingan gaharu menggunakan dapur di mana perlu digodak atau dikacau bagi setiap jam bagi proses penguapan berlaku dengan lebih baik. Satu dapur rebusan kayu gaharu, kita nak kira berapa banyak kita boleh dapat air sulingan dan juga minyak gaharu. Kita buat matematik sikit dengan saya. Jadi kalau kita lihat di sini, satu dapur rebusan kita akan gunakan sekitar 3 pokok. 3 pokok mampu menghasilkan 20 kilo damar gaharu. Okey, daripada 20 kilo, berapa banyak yang kita boleh dapat minyak? Kita hanya dapat sekitar 20 ml bersamaan dengan 0.1%. Manakala air RO yang kita guna pakai untuk rebus, kita akan masuk sekitar 15 liter air RO, kemudian output yang dapat adalah sebanyak 10 liter. Bayangkan 3 pokok kita guna 20 kilo tadi yang saya suka cakap awal tadi, kita hanya dapat sekitar banyak itu. Syarikat mempunyai sekitar 100,000 pokok karas di mana 100,000 ini mampu menghasilkan sebanyak 667 liter minyak gaharu dan mampu menghasilkan sabun mandian sebanyak 22 juta unit. Okey, kita bayangkan daripada 100,000 sekiranya kita habis buat tebangan pokok tersebut. Dan seterusnya, untuk air sulingan gaharu, berapa banyak kita boleh dapat daripada 100,000 pokok tersebut? Kita akan dapat sekitar 333,000 liter. Bermakna kita boleh buat minuman ini, minuman air Integra sebanyak 125 juta botol. Bagi keseluruhan industri, selepas kita campur, kita akan dapat sekitar 4.5 bilion ringgit bagi industri baru. Air sulingan gaharu atau air hidrosol yang dihasilkan di sini telah diuji oleh Makmal Bioaromatik. Universiti Malaysia Pahang berpotensi untuk menghasilkan produk halal, selamat, minuman, farmaseutical dan nutraceutical. Proses keempat adalah proses penghasilan produk siap dan sijil analisa terhadap semua bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan produk inovasi. Air sulingan gaharu atau dikenali sebagai hidrosol digunakan untuk menghasilkan produk minuman Integra H2O berperisa mango dan juga blackcurrant. Bagi penghasilan sabun mandian Kaolin Oat, kami menggunakan 4 bahan utama. Pertamanya adalah air sulingan, yang kedua adalah minyak gaharu, yang ketiga air tanah liat yang diekstrak dan yang keempat adalah pewangi yang diluluskan oleh IFF. Kesimpulan ke atas semua sijil analisa yang telah dilakukan, saya mengesahkan bahawa air minuman Integra dan juga sabun mandian Kaolin Oat selamat untuk digunakan, berkualiti dan mempunyai nilai kesihatan yang tinggi. Kami di Institut Genom dan Vaksin Malaysia telah melakukan ujian cytotoxicity sel secara in vitro. Melalui ujian ini didapati telah berlaku peningkatan sel buah pinggang sebanyak 39 hingga 70% di dalam media yang mengandungi air gaharu Integra berbanding dengan media kawalan. Ini menunjukkan bahawa air gaharu Integra ini tidak toksik dan membantu pencambahan sel dengan lebih cepat dan banyak.